Halo, halo, halo. Apa khabar semua? Sihat ke? Okay, so saya dah dah better lah, getting better. Terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf atas hari tu terpaksa membatalkan kelas. Saya minta maaf banyak-banyak. Okay, testing 1 2, testing 1 2, testing 1 2 3, testing. Boleh dengar dengan jelas Boleh dengar dengan baik? Boleh Okay. So, ladies and gentlemen, apa khabar semua? Good morning. Banyaklah kamu punya good morning Banyaklah kamu punya good morning. Okay, so apa khabar Ainul? Apa khabar Aminuddin? Apa khabar Taren? Apa khabar semua orang yang ada pada petang ni? Okay, so ladies and gentlemen, so how school holiday? School holiday okay ke tak okay? Okay ke tak okay? Macam mana? Okay. Alright. Tengok tu Spider Girl pun ada kelas. Okay, extra class. Adham. Okay, homework banyak. Oh, Raihani banyak kelas tambahan. Best ada banyak seminar. Okay, Taren takut exam. Syida, saya dah sihat. Getting better. Okay, so minta maaf lah. Sebab jumpa doktor malam tu, sebab saya pitam blood pressure, agak BP agak tinggi pada hari tu. Mungkin sebab kelas apa semua seminar banyak pula bergerak dan sebagainya lah. Okay, Hafiz Umrah. Okay, I'm getting better Alia. Terima kasih banyak-banyak. Okay, saya nak tanya, notes tak ada? Notes ada ke tak? Ada ke? Ada. Tak ada. Ada kan? Sebab notes department dah upload dah. Seriously? Tak ada. Okay, notes department dah bagi tahu dengan saya dah upload dah. Yang notes yang hari tu lah. Notes yang hari tu. Yang malam hari tu. Bawa keluar. Yes, sama lah tu. Yes, sila bawa keluar, sila dapatkan. Okay, so ladies and gentlemen, semua orang dah masuk belum? Dah Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Sekali lagi minta maaf lah saya terpaksa membatalkan kelas yang hari tu kan. Okay, so ladies and gentlemen, okay, saya nak tanya kamu lah, notes tu dia letakkan dekat situ bab berapa dekat dalam notes tu? Dalam notes tu bab berapa? Bab berapa? Bab 8. Betul ke bab 8? Okey. Bab 8. Betul ke? Okey. So, yes, bab 8 apa yang dipanggil sebagai pilihan raya kan. Okey, so ladies and gentlemen, jadi apa yang kita tengok, kita nak bincangkan, okey, kita nak tengok dan juga kita nak bincangkan sedikit lagi pasal apa yang dipanggil sebagai bab. Okey, bab yang dipanggil sebagai bab 8, bab yang berkenaan pasal pilihan raya ni. Okey, kamu kena tahu, okey, saya tak dapat notes si benda refresh. Okey, dia. Betul ke? Betul. Okey, sekejap saya maklumkan. Sebentar. Cuba cek note bank, notes bank tu. Cuba kod ada ke? Ada ke tak ada? Alright, ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Okay, so alright. Jadi pastikan pada yang hari tu punya dia tak boleh buka balik ke? Yang hari tu yang malam yang kita cancel tu tak boleh buka balik ke? Boleh ke tak boleh? Boleh kan? Jadi boleh buka balik, bukalah balik. Check balik dekat situ dah dapat dah Encik Iman Okay, so ladies and gentlemen, jom kita teruskan. Semua orang notes dah ada, kat replay pun ada Okay, so ladies and gentlemen, kita nak tengok dan juga kita nak bincangkan seberingkas pasal bab 4 ni. Okay, di mana dekat dalam bab 4 pula, bab 8 ni. Okay, so kita kena tahu dan juga kita kena fahamkan dekat dalam bab 8 ni apa benda yang biasanya soalan-soalan exam yang akan ditanya untuk bab 8 ni, sebab dia merupakan antara bab yang agak popular lah, quite popular. Okay, jadi nombor 1, saya tengok penanyaan soalan yang ada. Okay, kita kena tahu yang soalan bab 8 yang kita panggil sebagai bab pilihan raya ni.
Okey, so bila kita sebut pasal bab 8 yang dipanggil sebagai pilihan raya, okey, kita ada bincangkan dan juga kita kena tahu pasal beberapa perkara penting lah. Macam biasa, okey, apa benda yang akan ditanya, apa bentuk soalan yang akan ditanya, apa yang akan dikeluarkan dekat dalam peperiksaan. Okey, kita kena tahu nombor satu, soalan kebiasaannya dia akan tanya pasal okey, yang perkembangan pilihan raya. Yang perkembangan pilihan raya ni yang bahagian yang pertama. Perkembangan pilihan raya sekejap. Okey, di mana dekat dalam perkembangan pilihan raya ni kita tengok nombor satu, dia akan tanya biasanya bentuk soalan dia lah. Dia tanya macam mana proses pilihan raya, okey, bermula dengan apa dan sebagainya. Okey, so dekat dalam bahagian ni, pilihan raya ni nombor 181, bila kita tengok dan juga kita bincangkan pasal perkembangan pilihan raya, kamu kena faham yang kita sebelum tahun 1951, kita pernah tak ada pilihan raya. British pernah tak wujudkan pilihan raya dekat negara kita? Dia takkan tanya tentang PRU baru-baru, mungkin juga tanya. Mungkin. Okey, jadi kamu kena fahamkan yang bila sebut pasal perkembangan ni, kita tak pernah buat pilihan raya sebab kita ni dijajah oleh pihak British. Okey, 1955, yes, yang tu PRU. Tapi pilihan raya kita yang pertama 1951. Tapi itu yang soalan yang akan tanya dalam perkembangan ni. Jadi kita kena tahu yang perkembangan pilihan raya ni bermula, dia ada 3 flow dia lah. So nombor 1, kita bermula dengan jenis-jenis pilihan raya. So secara umumnya kita ada pilihan raya, kita pecahkan kepada 3. Satu, kita ada pilihan raya yang dipanggil sebagai pilihan raya Majlis Bandaran. Majlis Bandaran ni pada siapa yang lupa lah, dia merujuk kepada apa yang kita panggil sebagai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Lepas tu Majlis Perbandaran. Pernah dengar kan yang apa MPSP, MBJB. Lepas tu kemudiannya kita ada pula Dewan Bandaraya DBI, Dewan Bandaraya Ipoh, Perbadanan Putrajaya and so on. Jadi korang bayangkan itu merupakan Majlis Bandaran. Jadi ini yang paling awal lah. Lepas tu kemudiannya kita tengok pula bila dah habis yang Majlis Bandaran ni, itu yang kita ada pula pilihan raya yang seterusnya, pilihan raya peringkat negeri. Dan juga yang ketiga, kita ada pula pilihan raya yang dipanggil sebagai pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. So, majlis yang dipanggil MPP Okey, so kita panggil Majlis Perundangan Persekutuan. Di mana kalau kamu tengok Majlis Perundangan Persekutuan ni sekarang ni kita panggil sebagai Parlimen. Jangan tak tahulah. Okey, jadi MPP atau Majlis Perundangan Persekutuan kita panggil sekarang ni Parlimen. Okey, daerah juga termasuk ke dalam Majlis Perbandaran. Majlis Perbandaran ni yes, daerah lah. Majlis daerah, Majlis Perbandaran tu dia masuklah dekat dalam kategori Majlis Bandaran. Tetapi kamu kena tahulah, pilihan raya Majlis Bandaran ni dia hanya bandar-bandar yang besar. Faham tak? Okey, contohnya kalau yang kawasan-kawasan bandar yang kecil-kecil ni tak ada lah. Okey, dan juga kalau yang daerah yang kecil-kecil ni dia ada bandar yang terdekat lah. Faham ya? Dia ada. Okey, contohnya kalau kamu duduk dekat dalam daerah daerah mana katakan kamu duduk dekat kawasan Taiping. Okey, so sorry, bukan Taiping, Kemunting. Kalau kamu tinggal dekat Perak, kamu tinggal di Kemunting, kamu tak ada Majlis Bandaran Kemunting, tapi ada Majlis Perbandaran Taiping. Faham tak? Jadi nama daerah tu Kemunting, tapi dia punya pilihan raya tu bawah Taiping, sebab dalam daerah yang dalam kawasan yang sama. Okey, saya baru terbaca 2 hari lepas ada orang-orang yang nak cuba ada ahli-ahli Parlimen, okey, yang mencadangkan supaya kita adakan balik pilihan raya Majlis Bandaran ni. Jadi pilihan raya Majlis Bandaran ni apa benda? Dia merupakan pilihan raya yang kita pilih orang-orang yang nak bertugas dekat Majlis Bandaraya ni. Faham kita nak pilih orang-orang yang bertugas. Contohnya kalau orang yang bertugas tu exco. Okey, ketua kampung tak? Ketua kampung tak okey.
Okey, dia merujuk pada okey kan dekat setiap negeri setiap daerah kan dia ada okey exco pelajaran, lepas tu kemudiannya exco kesihatan. Dia lebih kurang macam peringkat negeri lah. Kita tak panggil menteri, kita panggil exco ataupun ahli-ahli lah. Okey, so Majlis Bandaran ni kita kena fahamkan yang pilihan raya yang pertama tapi macam menteri, yes, dia buat kerja macam menteri. Okey, dia tapi peringkat bandar tu je. Contohnya kalau kamu tengok kawasan perumahan kamu rumput panjang sangat, kamu pergilah Majlis Bandaran, kamu carilah. Okey, anggota dia yang menguruskan, ketua yang menguruskan potong rumput ni. Jadi kamu pergilah tanya dengan dia kenapa tak kutip sampah dan juga sebagainya. Okey, tak potong rumput, sorry. Okey, Majlis Bandaran pilihan raya yang pertama tahun 1951 yang diadakan dekat Georgetown. Okey, dekat Penang. Lepas tu kemudiannya tahun 1952 pilihan raya yang seterusnya ada dekat KL. Okey, so kenapa macam tak buat kerja aja? Okey, Aisyah jadi Aisyah tanya kenapa macam tak buat kerja aja? Okey, betul lah tu. Sebab tu ada orang yang cadangkan supaya kita adakan balik pilihan raya Majlis Bandaran. Sebab mereka cakap ada yang nampak tak buat kerja. Faham ya? Tetapi ada pula saya tengok ada yang argue. Macam sekarang ni kenapa kita tak nak buat Majlis Bandaran? Sebab kos terlampau tinggi. Mereka jangkakan kalau kita buat pilihan raya Majlis Bandaran ni, kos mungkin mencecah 400 juta. Yes, mungkin mencecah 400 juta kalau kita buat sekarang ni. Okey, so Majlis Bandaran ni dia buat macam mana? Sama, dia ada pilihan raya. Tetapi dia orang yang tinggal dalam kawasan bandar tu dia yang akan mengundi. Okey, dapat kenapa pilihan raya tak buat dekat negeri lain? Atif, saya tak faham lah. Maksudnya yang ni, kenapa? Dia, okey, pilihan raya Majlis Bandaran yang negeri-negeri lain buat juga. Tapi 1951-52 ni kira macam nak test dulu. Faham ya? Nak test dulu macam mana perjalanan pilihan raya. Kiranya yang dekat Georgetown dan KL ni macam rehearsal, raptai. Okey, 400 juta untuk satu daerah, Terren, untuk satu Malaysia. Okey, kenapa mahal kosnya? Okey, so nombor satu, kamu nak kena print kertas undi, kamu nak kena bagi allowance kepada petugas, betul tak? Yang bendera-bendera tu ahli-ahli yang bertanding tu. Ahli-ahli yang bertanding tu. Mereka yang bertanding yang buat bendera tu bukannya Suruhanjaya pilihan raya. Jadi itu gaji yang kira undi, dia orang punya makan, demi allowance apa semua banyak kan. Okey. So kalau kita buat pilihan raya peringkat negeri jimat berbanding bandaran, yes Afiq. Jadi lebih baik buat peringkat negeri berbanding bandaran, betul lah. Kenapa tak pakai duit sendiri? Okey, jejaka terpaling handsome. Nama jejaka terpaling handsome. Kenapa tak buat guna duit sendiri? Apa guna Majlis Bandaran kutip cukai? Kan Majlis Bandaran kan kutip cukai pintu. Pernah dengar cukai pintu? Cukai pintu tu bawa Majlis Bandaran lah. Okey, jadi Georgetown dan juga KL kita kena tahu dia punya result dia yang pertama. Okey, jadi mereka bertandingkan total Okey, so kalau kamu tengok 5, 6, 7, 8, 9 Okey, 12. Jadi kita kena tahu yang kerusi-kerusi ini dimenangi majoritinya oleh parti yang dipanggil sebagai parti radikal lah. Di mana kalau kamu tengok parti radikal pada waktu tu dia bertanding 8 kerusi, dia menang berapa? Dia menang 5. Okey, so lepas tu kemudiannya kita tengok bila yang dekat KL pula, so yang dekat KL, yang ni dekat Penang, yang dekat KL pula Perikatan menang. Jadi Perikatan yang dipanggil sebagai Perikatan UMNO MCA pada waktu tu, mereka menang majoriti dekat KL lah, 9 kerusi daripada 12. Parti radikal tu nama parti tu. Parti radikal tu nama parti tu. Okey, di mana parti radikal ni dia berbilang kaum, dan juga apa yang kita lihat, dia salah satu asas kepada apa yang dipanggil sebagai DAP. Kan sampai sekarang kan Penang diperintah oleh DAP, betul?
Jadi parti radikal ni dia parti berbilang kaum. Okey, pada waktu ni UMNO, Parti Buruh, Bebas dan juga yang lain-lain ni, okey, UMNO tak diterima dekat Georgetown. Kenapa dia kalah? Sebab dia tidak menunjukkan berbilang kaum parti dia. Faham tak? UMNO orang Melayu kan? Tapi bila UMNO bergabung dengan MCA, barulah mereka menang. Okey, dapat penting yang ni. Lepas tu mereka ni kerusi macam mana kira? Dia ikut kawasan. Kalau negeri yang besar, kawasan yang besar, kerusi banyak. Kalau kawasan kecil, kerusi sikit. Okay, next. Jadi bila dah menang dekat KL, UMNO dengan MCA ni dia confident lah. Jadi itu yang bila confident, dia telah meneruskan dia punya kerjasama ni. Jadi pada tahun 1954 pilihan raya negeri, Perikatan UMNO MCA menang 226 daripada 268 kerusi. So ada yang tanya kerusi itu DUN ke? So Ilham, kerusi itu bukan merujuk kepada DUN, parlimen ke, daerah majlis bandaran ke, negeri ke, semua kita panggil sebagai kerusi. Satu kerusi maksud dia satu jawatan. Satu kerusi, satu jawatan. Separti penyewa rumah dan parti buruh, ahli politik ada betul-betul penyewa dan buruh ke? Parti Persatuan penyewa rumah tu ada, memang betul lah. Persatuan penyewa rumah, ya betul. Kerusi dalam parlimen, yes. Yang menang masuk parlimen ke? Yang menang dekat sini. Yang tu yang masuk parlimen. Yang ni kita panggil DUN. Kalau menang, dia jadi ADUN, Ahli Dewan Undangan Negeri. Kalau yang dekat sini, parlimen. Lepas tu kalau yang dekat majlis bandaran ni, dia panggil ahli. Kalau menang tu, dia merupakan ahli kesihatan ke dan sebagainya. Apa beza DUN dengan parlimen? Ini negeri, ini negara. Faham? Ini peringkat negeri, ini peringkat negara. Jadi 1954 bila Parti Perikatan dia dah menang 226 daripada 268 kerusi yang dipertandingkan. Yang ni satu Malaysia. 268 kerusi ni satu Semenanjung Malaysia. Jadi itu yang selepas tu 1955 barulah MIC join dalam perikatan. Faham tak? Jadi UMNO bergabung dengan MCA je. MIC tak join lagi. MIC hanya join lepas dia tengok Parti Perikatan UMNO MCA ni menang peringkat negeri. Pandai tak MIC? Dia dah tengok kan. Oh, yang ni bagus ni, kuat kan. Jadi barulah dia pergi join. So, adakah benda tu benda yang pelik? Ladies, gentlemen, adakah benda tu benda yang pelik ke benda yang biasa? Benda yang biasa. Kamu tahu kan Sabah Sarawak. Yang pilihan raya baru-baru ni ada baca tak surat khabar ke, ada tengok online ke? Kan Sabah Sarawak kan pada peringkat awal mereka cakap sokong PN. Betul tak? Yang parti dekat Sabah Sarawak kan dia cakap dia PN. Tetapi bila Pakatan Harapan bergabung dengan UMNO, lepas tu kemudiannya dengan BN, PH bergabung dengan BN, bentuk kerajaan, tiba-tiba Sabah Sarawak join di siapa? Sokong siapa? Sokong PHBN. Sama tak dengan apa yang MIC buat sekarang ni? Sama. So ladies and gentlemen, sebab itulah ada saying dalam politics. Dia orang cakap apa there is no such thing as a permanent friend or foes in politics. Dia cakap tak ada musuh atau kawan tetap dalam politik. Dia akan berubah ikut kegunaan. Faham ikut kepentingan dia. Dia rasa dia nak nak dapatkan kuasa, dia sokong yang memerintah. So benda ni masih sama sampai sekarang. So Majlis Perundangan Persekutuan diadakan pada tahun 1955. Itu yang kita akan dapati. Mereka menang 51 daripada 52 buah kerusi lah. Parti Perikatan UMNO, MCA, MIC. Raihani cakap lalang. So bolehlah dikatakan, boleh kita panggil lalang. Tapi not necessarily in a negative way. Faham tak?
Tak semestinya dalam bentuk yang negatif. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Sebab kadang-kadang, okey, contohnya orang Sabah Sarawak, kamu kena fahamkan dynamic politics ni sebab soalan kebat mungkin ditanya. Okey, so katakanlah orang Sabah Sarawak, dia nak sokong kerajaan ke dia nak sokong pembangkang dalam Malaysia kita ni? Dia nak sokong yang bentuk kerajaan ke yang pembangkang? Nak senang buat sekolah, nak senang buat jalan raya. Yes, dia kena sokong kerajaan. Apa sebab dia tiba-tiba dia tukar pergi sokong kerajaan daripada pembangkang? Sebab kepentingan rakyat. Faham tak? Bukan kepentingan politik, kepentingan rakyat yang dia fikir. Okey, contoh yang parti GPS yang menang dekat Sabah Sarawak, kalau mereka tak bergabung dengan PHBN, okey, mereka memerintah tak negeri Sabah Sarawak? Yes, mereka memerintah negeri Sabah Sarawak. Tetapi adakah dia dapat bajet daripada Kerajaan Persekutuan Malaysia? Susah sikit. Faham ya? Jadi tumpuan tu kurang. Okey, so itu yang kita kena tahu. Pilihan raya, yang ni perkembangan akan ditanya dekat sini lah. Okey, yang lagi satu tu siapa menang? Akan tanya soalan perkembangan ni ke? Ya, Alia, akan tanya. Yang satu lagi tu siapa menang? Aina tanya, oh yang ni, Majlis Perundangan Persekutuan ni. Yang ni dimenangi oleh Parti Perikatan lah. Yang ni dimenangi oleh Parti Perikatan. Total kerusi yang dipertandingkan 52. So mereka menang 51 daripada 52 buah kerusi. Satu je yang dapat kepada PAS. Okey. So dia orang kena tanggung sendirilah. Ya Aina. Kalau Sabah Sarawak dia tak join, okey, dia tak sokong PHBN. Dia memerintah negeri tapi bajet kerajaan tu tak ada. So Parti Perikatan menang 3 kali lah kan. Basically 2 kali lah. Yang peringkat negeri, lepas tu yang dengan peringkat persekutuan. Yang ni lah. Sebab yang ini, yang Majlis Bandaran ni kita tak kira lagi pada waktu tu lah. Parti Radikal menang dekat Penang. Okay, next. Lepas tu seterusnya kita kena tahu yang bahagian kedua dekat dalam 8.2 kita kena tahu dan juga kita kena fahamkan soalan exam dia akan tanya pasal proses PRU. So proses PRU, kamu kena tahu yang proses PRU yang pertama adanya apa yang dipanggil sebagai rundingan. So yang ni kena tahu. Satu, kita ada apa yang dipanggil sebagai rundingan sebelum PRU. So rundingan sebelum pilihan raya umum. Yang ni baru kita bincang pasal MVP ni. Okay, so kalau kita tengok sewaktu ni gaji dana layanan istimewa kepada pemenang macam pemimpin tempatan diberikan atau still masih sama layanan istimewa kepada pemenang, dia masih sama lagi, masih sama macam dia orang pegawai je. Okey, so seterusnya kita tengok pula sekejap ya. Right. Okey, rundingan tu macam manifesto. No, rundingan ni bukan manifesto. Rundingan ni antara, okey, so kalau kita lihat Jawatan Kuasa Pilihan Raya, Jawatan Kuasa Pilihan Raya dengan Tunku Abdul Rahman. So, Jawatan Kuasa Pilihan Raya dan Tunku Abdul Rahman. Semua boleh follow tak? Jadi ada dua pihak. Okey, di mana kalau kita tengok dia ni tugasnya untuk jawatan kuasa ni untuk mengkaji pilihan raya yang kita nak buat. Jadi itu yang kemudiannya rundingan ni akan menyebabkan jawatan kuasa pilihan raya ni dia akan memilih di mana dia memilih apa yang dipanggil sebagai macam mana bentuk nak dijalankan pilihan raya ni. Sebenarnya dia lebih kepada bilangan orang je. Okey, so untuk pengetahuan kamu, alright, kalau kamu tengok yang dekat buku teks okey, kalau siapa yang tengok PR, ni Jawatan Kuasa Pilihan Raya dan Tunku Abdul Rahman berbincang, berunding gitu. Okey, kalau kamu tengok page 198 pada siapa yang ada textbook 198. Okey, saya nak terangkan sekejap yang pasal yang warna biru ni. Alright, yang warna biru ni ramai yang tak faham yang ada bentuk A, lepas tu kemudiannya ada bentuk B. Alright, so dia ada seorang speaker, kamu kena tahu bilangan Alright, ni contohnya kamu tengok cadangan ada dua cadangan bentuk A. So seorang speaker 1 tambah 3 4
tambah 11. So 4 tambah 11, 15. 15 lepas tu 20, 35 15 tambah 20, 35. 35 tambah 3, 38. Betul 38 tambah 2, 40. 40 tambah okey 60. Alright, dapat 60. So berapa total? 100 lah. Betul yes, ini 40. Kalau kamu tengok yang nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni 40. Yang dipilih melalui pilihan raya, yang ni penting, 60. Okey, dapat speaker tu sama macam sekarang lah. Pengadil dalam parlimen tu, yang duduk tengah-tengah tu, bila yang ahli parlimen bergaduh tu, bila ahli parlimen pembangkang dengan kerajaan gaduh. Lepas tu Shah Alam duduk, Shah Alam sila duduk, Shah Alam. Ingat tak? Okey. Lepas tu Pasir Mas bertenang, YB tarik balik. Yang dia orang yang tengah tu. Yes, Pasir Salak paling glamour kan. Itulah speaker. Okey. So, jadi kalau kamu tengok ini, saya nak terangkan ni, faham kan Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. 6 ni total 40 orang. Lepas tu 60 melalui pilihan raya. So total British nak bagi 100 kerusi. Faham Jadi bentuk A ni 100 kerusi. Tapi yang pilihan raya, yang join pilihan raya hanya berapa kerusi? 60. 60 kerusi sahaja yang masuk dekat dalam pilihan raya. Faham Okey, lepas tu kemudiannya, jadi yang mana yang pilihan raya untuk yang bentuk B. Okey, so bentuk B 44 orang melalui pilihan raya, 8 orang dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. So total 100 juga. So berapa je yang lalu pilihan raya? 44 tambah 8. So berapa orang? Ini pun dipilih tambahan oleh Pesuruhjaya dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. So 44 tambah 8 52. Okey, faham jadi yang penting bahagian ni je untuk kamu faham. Jadi pada siapa yang tak tahu, dia macam ni. Jawatan kuasa pilihan raya ni under British. Tunku Abdul Rahman ni bersama dengan Parti Perikatan. Okey, semua boleh follow Yang ni jawatan kuasa pilihan raya ni British. Okay, minority maksudnya sikit. Yang Tunku Abdul Rahman ni mewakili rakyat lah, Parti Perikatan. Jadi yang British dia nak bagi yang ini, dia nak bagi 44 yang masuk pilihan raya. 44 kerusi je dipertandingkan. Okey. Sebab dia tambah lagi yang 8 tu dilantik oleh British juga, Suruhjaya Tinggi. Manakala Parti Perikatan dia minta berapa? Parti Perikatan minta supaya diadakan pilihan raya ni 60 kerusi masuk melalui pilihan raya. So daripada 100, ini dari 100, yang ni pun dari 100. Yang British tu dari negara dia ke? No, British yang memerintah kita lah dekat sini. Faham tak? Jawatan kuasa ni British yang memerintah. Okay, so ladies and gentlemen, kiranya 44 per 100 tambah dengan 60 per 100. Bayangkan ini Majlis Pemenangan Persekutuan yang nak dipertandingkan dalam pilihan raya. British tak nak bagi kita 60 kerusi. Lagi 40 tu British lantik. Faham tak? Yang 40 lagi British lantik. Yang ni 44 ni, yang lagi 56 siapa lantik? British lantik 56. Alright, semua orang boleh follow Minority ni maksudnya sikit. Minority ni sedikit. Okay, so kalau kamu jadi British, British dia tak nak bagi kita 60 per 100 ni supaya apa yang bila kamu tahu kan MPP ni kan macam menteri-menteri macam anggota parlimen kan akan nak luluskan undang-undang kan mereka akan vote, betul tak? Nak lulus undang-undang kan mereka akan vote, undi. Jadi British tak nak bagi kita ada 60 ni. Nanti jadi majority. Pandai Ainin. Jadi dia nak kita ni buat pilihan raya tapi dia bagi kita kerusi minority. Faham tak? 44 je yang boleh pilih rakyat kita yang kita punya pilihan.
Jadi itu yang kemudiannya Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock, TH Tan apa semua pergi. British pilih yang ni. Jadi bila pergi, jadi itulah dia 44 ni akhirnya British setuju yang 8 orang yang kena lantik tu dia tukarkan jadi tambah lagi 8 tu 52 masuk pilihan raya. So semua boleh follow tak? So saya tengok page 198 ni ramai orang yang tak faham. Jadi British pilih nak bagi 44 je yang bertanding. Manakala Tunku Abdul Rahman dan Perikatan nak 60. Okey, Nukman tak faham. Okey, so sekali lagi. Sebab saya tengok ramai baca tapi tak faham. Macam ni. Rundingan sebelum PRU, sekali lagi pada siapa yang tak faham. Sebelum diadakan pilihan raya umum, jadi British iaitu jawatan kuasa pilihan raya. Faham ini British ni. Lepas tu kemudiannya berbincang dengan Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan. Jadi Tunku Abdul Rahman minta British cakap yang kerusi yang nak disediakan dekat MPP ni 100 kerusi MPP. Kamu faham dia cakap mesti ada 100 kerusi. Tapi British dia cuma nak yang bagi kita pilih melalui pilihan raya 44 sahaja. Maksudnya 44 ni kita undi. Faham? Manakala Tunku Abdul Rahman cakap tak nak 44, nak 60. Jadi itu yang kamu tengok dalam bahagian ni. Nampak tak? Kan ada bahagian yang bentuk A, bentuk B. British nak bagi yang ini. Tapi Tunku Abdul Rahman nak yang bentuk ni. Yang atas-atas ni tak penting sangat. Yang penting yang nak dipilih melalui pilihan raya ni. Jadi British tak nak bagi. Itu yang Tunku Abdul Rahman dengan Tan Cheng Lock. Lepas British dah luluskan ni, dia pergi ke London. Dia pergi ke London. Jadi pergi ke London, dia pujuk British. Itu yang British tambah lagi 8. Boleh follow tak? Jadi yang dipertandingkan, nampak tak? Parti Perikatan menang berapa kerusi? Tahun 1955, berapa kerusi? 51 daripada 52. Yang ni lah. Boleh follow tak? Yang ni pilihan raya yang nak menentukan berapa kerusi nak dipertandingkan. Faham itu je. Saya percaya kan bila kamu belajar bab 8 ni ramai yang tak faham part ni, betul tak? Dia senang je. Yang atas ni British pilih, lepas tu yang bawah ni kita undi. Jadi British tak nak bagi kita majoriti. Okey, tapi kamu tengok tak baik tau British ni. Dulu pihak mana yang terlibat untuk proses penambahan kawasan? Okey. SPR lah, Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, sekejap Danisha tanya, jadi lagi 48 kerusi British pilih tu. Yes. 48 lagi British lantik. Kamu rasa British 48 yang dia lantik tu, dia akan lantik orang yang sokong dia ke yang tentang dia? Kalau kamu jadi British, mestilah yang sokong. Okay, reason being, Terence, senang je. Nak luluskan undang-undang dekat MPP dan Parlimen, ada berapa orang kena angkat tangan? Sama dengan sekarang ni. Berapa? 2/3. Nak luluskan kena ada 2/3. Majority. Faham tak? Okay, so boleh tak kita buat matematik sikit? 2/3 dari 100. Berapa lebih kurang? 60. 60 kaum apa? Campur-campur lah orang Malaya. So berapa? 2/3 majoriti? 67 lah. Okay, very good Terence. 67. Maksudnya nak luluskan undang-undang dekat MPP, kena ada 67 orang angkat tangan. Barulah undang-undang tu diluluskan. Faham ke tak faham? Jadi British tak nak Tunku Abdul Rahman ambil 60. Sebab tiba-tiba yang British lantik tu ada 7 orang sokong. Faham tak? Kalau British bagi 60 ni semua angkat tangan. Dia tak nak kita pengaruhi lagi 7 orang, ajak angkat tangan juga. Contoh, kita luluskan undang-undang untuk membenarkan kita semua, rakyat Malaya, rampas semua British punya businesses. Katakanlah kita luluskan undang-undang tu. Rampas tanah yang British miliki, rampas bisnes yang British miliki. Jadi rugilah British. Tak boleh perang kita dengan British. Faham?
Jadi dia tak nak bagi 60. Okey. Jadi tapi ada agreement kan, sir, tak boleh usir. Ya, Afiq. Itu bila kita nak merdeka baru kita sign. Okey, jadi 48 lagi British yang lantik. Okey, itu je yang kamu kena tahu dan juga kita kena fahamkan. British very very smart. Dia dah fikir semua dah. Okey, so simple je. Bentuk A, bentuk B. Okey, so sekejap ya. Ada beberapa soalan yang saya nampak tadi terlepas sebentar ya. Okey, Solihatun tanya, sekejap Kumaira tanya 51/52 tu kerusi British yang Tukar Drama menang ke? No, kerusi yang ini yang dipertandingkan tu. Kita semualah. Tapi 52 ni bukan total. Total 100. Tapi yang British bagi kita masukkan pilihan raya 52 je. Faham tak? Okey, sebelum pilihan raya MPP dah ada rundingan kan? Yes. Rundingan tu maksudnya rundingan untuk pilih berapa orang yang dipilih. Melalui pilihan raya. Faham ya? Sendiri. Okey, masa pilihan raya ni zaman darurat. Darurat belum lagi tamat. Okey, dapat jawab soalan tu. Senang je. Rundingan ni untuk tentukan berapa kerusi yang dipertandingkan. Total tetap 100. Tapi yang balance daripada sini semua British lantik. Pandai British. Dia mesti lantik maksudnya 48 lagi kerusi ni British yang lantik. So, saya nak tanya kamu kalau katakanlah soalan kebat keluar, berdasarkan pengetahuan anda, adakah pemilihan MPP pada tahun 1955 adakah betul-betul 100% demokrasi? Katakanlah soalan tu tanya dengan kamu. Adakah pilihan raya MPP pada 1955 100% demokrasi penuh? Tak sebenarnya. Sebab 48 lagi British yang pilih. Faham ya? Tetapi British lantik orang British ke Melayu, Cik Umairah? Campur-campur. Bukan orang Melayu saja, kaum Cina ada, kaum India ada, Eurasian ada. Jadi dia basically dia tak demokrasi. Tetapi saya nak tanya dengan kamu dia pilihan raya ni demokrasi, tapi bukan hak kita 100% lagi. Faham tak maksud saya? Dia belum lagi 100% hak kita sebab kita belum lagi merdeka. So British masih nak control lagi. Faham ya? Next. Seterusnya. Yang ni bentuk ni, yang tu je penting. Macam mana dapat juga 52 sebab Tunku Abdul Rahman pergi London, pujuk British, bagilah kami lagi 8 je. Dapat next. Saya bukan apa, saya sentuh bab ni, saya memang dapati ramai orang yang baca kotak tadi tu tapi dia tak tahu pun apa benda yang dibaca Pesuruhjaya Tinggi British lantik kan? Ya, Pesuruhjaya Tinggi. Next. Jadi bila dah habis rundingan, soalan seterusnya kamu kena tahu pasal apa yang dipanggil sebagai soalan, dia akan tanya pasal proses pilihan raya. So proses perjalanan lah, kiranya perjalanan pilihan raya. Pada siapa yang ikuti kelas saya, kan kita dah bincangkan hari tu. Tak susah pun, ambil dia punya key points dia. Mana Suruhanjaya yang pertama, kita ada Suruhanjaya penentuan sempadan. So satu, kita ada proses penentuan sempadan pilihan raya. Jadi kalau keluar soalan esei dalam kamu punya exam 8 hari bulan Januari ke 10 hari bulan Januari ke nanti, jadi kamu kena start dengan penentuan sempadan pilihan raya ni. Tapi kita sekarang ni ada lagi tak penentuan sempadan pilihan raya? Sekarang ni kita ada lagi tak penentuan sempadan pilihan raya? Kita dah tak ada dah. Sebab sempadan dah ada. Kita dah siap-siap. Yang ni waktu ni ada, sekarang tak ada. Next. Seterusnya. Apa sekejap Saya akan upload these notes tak, Cik Yasmin? Yang ni nanti kamu screenshot je lah. Saya tak upload yang ni. Boleh screenshot je. So hari tu kertas perak minta proses pilihan raya sekarang kat esei. Azrul. Tak apa, sekejap lagi saya bagi tips. Kalau kamu nak tulis yang mana pilihan raya sekarang ni, senang je. Kamu buang yang mana yang dulu ada, sekarang tak ada. Itu je. Nombor 1, tak payah tulis lah kalau sekarang. Lepas tu kemudiannya, so
rang undang-undang diluluskan. So, rang undang-undang untuk membolehkan pilihan raya diluluskan. Okey, sebab apa? Kita tak pernah ada pilihan raya. Kalau kamu nak buat nota sendiri, silakanlah. Boleh. Okey, so lulus undang-undang sekarang dah tak ada dah Afiq. Sebab rang ni apa? Okey, rang undang-undang ni, rang ni cadangan. Rang ni cadangan undang-undang. Okey, so pasal apa? Sebelum tu kita tak pernah ada pilihan raya. Under British mana ada pilihan raya? So kita kena gubal balik undang-undang ni. Okey, so kamu kena tahu yang mana yang rang undang-undang ni dia kena ikut negeri. Sebab ada undang-undang tubuh kerajaan negeri, tahu kan? Perak ada undang-undang negeri dia, Terengganu ada, so semua kena luluskan. Itu yang Terengganu rang ke? Rang tu rang ke? Yes, Raihani. Okey, so tu yang kedua. Okey, so nombor 1, 2 kita dah tak ada sekarang. Kalau mengesahkan, apa yang maksud kamu mengesahkan tu? Yang ketiga, okey, apa yang kita ada? Okey, yang ni pendaftaran pengundi. So, kita ada pula pendaftaran pengundi. Nak tanya, pendaftaran pengundi sekarang ada lagi tak? Ada lah. So, ada. Okey. Jadi, kecuali Terengganu. Terengganu lewat sikit. Okey, so yang kalau kita tengok ada 18 tahun. 18 tahun pun sekarang ni sebenarnya pendaftaran automatik, betul tak? Cukup dia umur 18, terus auto register. Okey, ada yang tanya kenapa Terengganu lewat Okey, Terengganu lewat disebabkan undang-undang tubuh kerajaan Terengganu tu lewat meluluskan ini. Kamu faham tak? Dia lewat meluluskan undang-undang ni. So Terengganu lewat 11 hari je kan. Okey, lepas tu kemudiannya sekejap soalan siapa tu? Okey, Siti tanya, yang daftar undi tu macam mana boleh dapat negeri lain-lain tapi lahir tempat lain? Yang daftar undi macam mana boleh dapat negeri lain tapi lahir tempat lain? Okey. Cik Siti, untuk pendaftaran pengundi tak ikut tempat lahir. Saya ulang sekali lagi. Pendaftaran pengundi tak ikut tempat lahir. Dia ikut tempat kamu mastautin, tinggal tetap. Faham tak? Okey, so kamu, so mungkin ada yang form 5 dekat dalam ni kan? Ada juga yang form 5 saya rasa. Okey, so kamu nanti dan juga yang mana form 4, kamu akan ada undi 18 tahun, betul tak? Pastikan alamat IC kamu, alamat yang kamu tinggal sekarang. Kod-kod lah ada antara kamu yang baru pindah ke ataupun ikut alamat surat beranak ke. Okey, dapat jadi pastikan sama. Kalau tidak nanti kamu kena mengundi tempat kamu punya tempat kelahiran. Faham tak? Contohnya Nik Nur Arisa, kamu lahir dekat Kota Baru, Kelantan. Okey, tapi kamu sekarang tinggal dekat KL. Undi pos Cik Amar tak boleh. Okey, kawan saya masih undi kat kampung. Yes. Okey. IC lain tapi duduk kat Terengganu dah lama jadi pengundi macam mana? Okey, kamu kena mengundi dekat Terengganu lah. Tentera undi pos, yes. Okey, dapat Bak 8 ni sport SPM tahun ni, yes, antaranya. Okey, so seterusnya. Kenapa pengundi tahun 18 bukan ke 21 dulu? Cik Afrina, kan yang parlimen kita luluskan undang-undang nak jadikan umur 18. Indonesia dah lama dah. Okey, kita lambat lah. Okey, next. Habis pendaftaran pengundi, kita ada penamaan calon. Okey, so penamaan calon. Oh, by the way, jangan lupa pendaftaran pengundi ni kamu kena tahu pasal syarat-syarat nak jadi pengundi syarat-syarat pengundi. Okay, next. Okay, so kita lambat sebab Indonesia tinggalkan kita, ya. Paper saya hari itu dia tanya pendapat tentang isu umur 18 dah boleh pergi mengundi. Okay, so kamu bagi yang positif ke negatif? Cik Aina, kenapa dijadikan 18 sebenarnya? Okay, saya jawab soalan tu. Saya nak tanya kamu, orang umur 18 tahun biasanya buat apa? Biasanya buat apa? Orang yang umur 18 tahun biasanya apa yang dibuat? Dah bekerja ke? Majoriti dah bekerja ke? No, sambung belajar. Majoriti sambung belajar.
masuk universiti, masuk college, masuk tempat-tempat belajar, ada yang STPM. Betul? Jadi 18 tahun, bila kamu nak masuk universiti, kamu dah nak start bekerja ke dan sebagainya, penting tak dasar-dasar negara ni kamu bagi kamu punya pendapat? Of course lah penting. Takkan umur 21 tahun baru nak bagi pendapat. Sebab tu dia bagi undi 18. Faham tak? Sebab kamu kena tentukanlah kalau kerajaan tu kamu tengok tak jaga, tak buat universiti, tak bagi beasiswa, tak nak tolong rakyat sambung belajar. Kamu nak tak undi kerajaan yang tak membantu remaja dan belia? Mestilah kamu tak nak undi. Kamu tukarlah orang yang buat manifesto nak membantu. Faham tak? Itu sebab dia. Okay. So, penamaan calon. Jadi, yang untuk ni pula, kamu kena tahu pula syarat-syarat untuk jadi calon. Okay, dapat. Syarat-syarat untuk jadi calon pun kita kena tahu. Okay, so soalan ni memang popular lah. 18 tahun boleh bagi pendapat untuk para remaja. Yes. Manifesto tu dasar kerajaan. No, Cik Amar, manifesto ni merupakan cadangan parti politik yang bertanding. Kalau dia menang, janji. Manifesto ni janji. Okay, saya selalunya calon apa, Erin? Calon ni lah, calon pilihan raya. Okay, dapat So kalau kita tengok yang Anwar cakap minyak turun tu, itu antara manifesto lah. Okay, dapat Yang ni syarat pengundi, yang ni syarat calon. Okay, antaranya bermastautin. Kalau Irene, kamu tinggal di Australia, kamu rakyat Malaysia, tapi kamu tinggal di Australia setahun 2 kali je balik Malaysia, boleh tak Irene jadi calon pilihan raya? Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh lah. Macam mana kamu nak jadi wakil rakyat? Okay, orang telefon, YB Erin, boleh tak bantu saya tanda tangan borang beasiswa untuk anak saya, YB? Lepas tu YB Erin pun cakap, tak boleh lah puan, saya duduk dekat Australia. Faham tak? Kenapa calon mesti tinggal dekat sini? Kamu nak jadi wakil rakyat, tapi kamu duduk kat Australia. Sebab tu kena tinggal tetap di Malaysia. Okey, dapat nak memudahkan. Dan juga nanti kalau kamu duduk luar negara, bila parlimen punya sidang, kamu ponting. Itu yang ramai yang tak duduk luar negara pun ramai yang ponting parlimen. Tahu kan? Yang tak duduk luar negara pun ramai ponting parlimen. Okey, next. Penamaan calon. Habis penamaan calon, itu yang kemudiannya kita, calon-calon ni boleh mengadakan apa? Kempen. Jadi kempen yang pada waktu ni 45 hari kan. Sekarang ni 14 hari je. 45 sebulan setengah tu lama. Bukan apa. Excited. First time buat pilihan raya. Okay. Dapat parlimen dibuat berapa kali? Sidang parlimen ke Aisyah? Okay. Sidang parlimen ni dia ada, yang saya tahu, dia sepatutnya setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu, bila sidang parlimen dibuka, mereka akan habiskan apa? Mereka akan buka sesi soal jawab persidangan parlimen. Jadi setiap hari Rabu, tapi dia ada sesi yang wajib, sesi yang tak wajib. Sekarang 14 hari ya Numan? Yes. Sekarang 14 hari. Okey. So buat dah macam koko buat hari Rabu. Okey. Lamanya jarak pendaftar pengundi, lamanya jarak pendaftar pengundi dengan penamaan calon. Pendaftar pengundi dengan penamaan calon. Okey. Sebab apa? Kamu kena faham. Sebab kita buat pilihan raya first time. Sebab tu masa yang dia bagi semua lama. Faham ya? Sebab tu masa dia lama. Okey, kenapa macam lama je? 14 hari Numan, kamu tak boleh langgar. Okey, dan juga bila dah habis kempen, maka yang nombor 6, maka itulah yang kita tengok, kita pun keluarlah pergi mengundi. Okey, hari yang sama Kalau lepas mengundi, kita buat pengiraan undi lah. Nombor 6, lepas tu nombor 7, kita ada pengiraan undi. Dan juga kemudiannya yang terakhir,
kita umumkan keputusan. So 8 kita umumkan keputusan. Okey, dapat jadi itulah dia. Okey, kejap ada nampak soalan Okey, sekejap saya jawab satu-satu. Dapat gaji ke? Oh, dapat Umairah. Ada allowance? Okey, lepas tu cikgu kalau exam nanti kena jawab berdasarkan yang sekarang tu yang dulu. Contoh kalau dia tanya berapa umur pengundi kena jawab 18 ke 21. Okey, very good. Kalau dia tanya, kalau dia tanya kamu kena tengok. Okey, apakah syarat apakah syarat untuk mendaftarkan diri sebagai pengundi pada PRU yang pertama? So 21. Kalau sekarang kamu bagi 18. Fahamnya? Kamu kena tengok soalan. Okey, kos untuk kempen berapa bagi setiap parti? Tak tahu, dia orang tak dedahkan Afiq. Sebab tu kerajaan kita nak wajibkan mereka dedahkan. So asal dia orang kira undi lama sangat, mak bapak saya tunggu lama. Okey. Dia orang kira undi lama sangat. Macam ni mak. Bila kira undi, pihak yang bertanding ada dua. Contohnya ada pihak A, pihak B. Dia ada wakil calon tu. Tengok dekat situ. Jadi dia akan kira undi. Satu untuk A. Satu untuk B. Jadi bila dah kira, dia tak puas hati. A menang, B kalah. Jadi dia buat bantahan. Dia cakap, kami kira semula. Jadi dia kena lambat balik, kira balik. Sebab tu lambat. Okey, dapat Okey, penambahan calon 10,000 ya, baru tahu. Duit tu pergi mana? Duit tu pergi ke Pergi ke bendera, buat makan-makan kan, mereka ada buat sewa kemah, buat ceramah. Betul tak? Itulah kos dia. Lepas tu petugas dia punya gaji. Okey, yang pos undi tu pos sebelum tarikh mengundi ke? Yes. Sekarang kira undi auto, tak ada Alia. Masih lagi manual. Tak boleh auto, takut boleh dimanipulate. Undi ni PRU 5 tahun sekali. Okey, so ladies and gentlemen, kalau soalan minta sekarang, kamu jawab yang mana? Nombor 3 sampai nombor 8. Kalau yang tahun PRU yang pertama, nombor 1 sampai nombor 8. Faham ya? Kalau yang sekarang ni 3 sampai 8, kalau yang dulu 1 sampai 8. Okey, dapat itu beza. So yang buka undi kita tu pun orang yang mengundi juga ke? Yes. Rundingan sebelum PRU tu sekarang ada lagi ke? Sebab kan sekarang dah demokrasi, dah tak ada dah, rundingan tu dah tak ada dah. Okey, siapa yang nak cincot silakan. Exam kerap tanya ni Okey, 5 4 3 2 1. The most important part is this part proses perjalanan pilihan raya ni. Okey, next. Seterusnya, boleh saya pindah ke sana Okey. Jadi soalan dia biasanya yang ni perjalanan pilihan raya dekat Semenanjung. Kalau dekat Sarawak, okey, dan juga dekat Sabah, dia tak ada pilihan raya umum ingat tu. Waktu kita ada pilihan raya, Sabah, Sarawak tak ada pilihan raya. Mereka baru dekat level mana? Mereka baru level sini. Sorry, Sabah, Sabahan, Sarawakian, sorry. Kami dah ada pilihan raya. Okey, peringkat parlimen, kamu baru peringkat Majlis Bandaran. Jangan kamu ingat bila yang ni termasuk Sabah Sarawak. Ini Sabah Sarawak belum lagi. Mereka hanya peringkat Majlis Bandaran dulu. Kamu kena ingat sebab mereka ni hanya akan join kita pada tahun 1963. Faham ya? Jadi okey, so itulah dia. Next, seterusnya. Okey, seterusnya kita pindah ke sana Alright. Okay, next. Seterusnya. Okey, jadi latihan tu saya nak minta tolong kamu Kita akan ada lagi satu sesi, betul tak? Dia akan ada lagi satu sesi nanti saya jumpa kamu lagi kan? Okey, kita bincang soalan yang tu, dia punya jawapan dia saya akan bagi waktu sesi tu. Kita lepas tu kemudiannya kita masuk bab yang lain. Clear Saya nak tanya next. Next session kamu, kalau saya bagi kamu pilihan lah, kamu nak bab berapa? Nak bincang bab berapa?
Kalau satu lagi bab 10, bab 2, bab 3. Okey. So boleh tak kalau kita jangan ambil bab 10 sebab bab 10 tu dah dah ke belakang kan. Okey, saya nampak ramai yang bab 2, bab 3 kan. Okey, dapat. So kita tak boleh nak pilih semualah, tak sempat. Saya akan cuba slot in yang depan-depan. Okey, next. Seterusnya, yang penting kita kena tahu pasal penubuhan majlis perundangan. Saya nak beritahu dengan kamu Okey, yang ini penubuhan majlis perundangan persekutuan ni, yang part yang ni, komposisi ni tak perlu nak hafal. 3 golongan minoriti, maksudnya 3 kaum yang paling sikit orang. Okey, yang ni tak perlu nak hafal. Okey, cuma kamu kena baca. Kamu kena baca. Okey, kadang-kadang mungkin dia akan keluarkan nombor-nombor ni, lepas tu dia akan tanya apakah berkaitan dengan nombor-nombor di atas. Faham ya? Dia akan tanya apa soalan objektif. Itu je. Bukannya dia kiranya dia akan jadi stimulai, bahan perangsang, bahan perangsang pula. Bahan rangsangan, bahan perangsang. Okey, so lepas tu yang ini penting, yang 4 bawah ni. Yang 4 bawah ni. Alright, stimulus kan? Okey. So 4 bawah ni, kesan penubuhan MPP ni kamu kena tahu. Okey, so kemudiannya kita ada kesan penubuhan MPP. Kamu boleh fikir sendiri je. Okey, so kesan penubuhan MPP maksudnya kesan parlimen. Kenapa? Okey, first time kita ada parlimen. Apa? Okey, so kita akan ambil alih pentadbiran. Betul tak? Satu, kita dah start ambil alih pentadbiran daripada pihak British. Okey, terutamanya Pesuruhjaya Tinggi British. Pesuruhjaya Tinggi British. Faham? Logik je. Lepas tu kemudiannya, okey, kalau kita tengok, dia akan ambil masa. Proses pertukaran ni, proses untuk pertukaran ambil masa. Okey, sebab apa? Masih lagi, kita dah merdeka ke belum pada waktu ni? Lepas menang pilihan raya, kita dah merdeka ke belum? Belum lagi. Masih under British. Kesan dia. Lepas tu kemudiannya, kuasa pegawai British. So, kuasa pegawai British dah mula kita transfer pergi ke mana? Ke orang tempatan. Okey. Jadi PTB, Pesuruhjaya Tinggi British. Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, next. Lepas tu kemudian yang keempat, masa yang sama, okey, dia menunjukkan amalan demokrasi. Walaupun tak penuh-penuh lagi lah kan, belum sepenuhnya amalan demokrasi diamalkan. Okey, so yang ni penting. Soalan exam selalu tanya, tapi biasanya soalan 4 markah lah. Yang saya tengok, kalau yang ni soalan 4 markah biasanya ditanya atau soalan struktur. Okey, clear Okey, lepas tu kemudiannya yang terakhir, saya tengok soalan akan kerap tanya pasal peranan kabinet pertama. So, yang ni mereka ni akan jadi menteri lah, betul. So, peranan kabinet yang pertama. Saya nak tanya, peranan kabinet pertama dengan peranan kabinet sekarang sama atau beza? Peranan kabinet dulu dengan sekarang sama atau beza? Dia ada yang sama, ada yang beza. Dia ada sama, dia ada beza. Okey, jom kita tengok antaranya. Bincangkan isu keselamatan. Okey, so satu, bincang isu keselamatan, pertahanan. Okey, so ada lagi tak sekarang ni? Ada beza tak dengan sekarang ni? Sekarang kita bukan sekadar bincang. Pasal apa perkataan dia bincang? Sebab keselamatan dan pertahanan under siapa? Lagi British. Jadi sebab tu diguna perkataan bincang. Sekarang ni dah tak bincang dah. Kita laksanakan. Faham tak? Okey, itu yang pertama. Lepas tu kemudiannya yang kedua, dia minta supaya kuasa veto. Minta kuasa veto PTB dimansuhkan. Okay, dapat? Suruh mansuhkan. Cancel. Lepas tu, yang ketiga, kurangkan kuasa British.
Kita dah mula ambil balik sikit-sikit. Okey, senang tak? Veto ni pembatal. Maksudnya apa yang kita semua setuju, ramai-ramai semua setuju, majoriti setuju, dia boleh cakap no, tak setuju, terus cancel. Veto ni membatal. Dia macam sistem ahli. Yes, Ama. Okey, next. Yang keempat, okey, praktikkan. Okey, praktikkan kita punya sistem kita. Praktikkan apa yang dipanggil sebagai model Westminster. Westminster ni tak payah nak pening kepala. Yang macam kita sekarang lah. The power to say no or stop an official action is called the veto power. Thank you, Terence. Okay. Kuasa untuk membatalkan sesuatu. Itu. Okay. Dan praktikkan model Westminster. Apa benda model Westminster ni? Macam kita sekarang lah. Demokrasi, raja berperlembagaan. Faham? Itu je maksud dia. Demokrasi, raja berperlembagaan. Okay, next. Seterusnya, yang terakhir, soal kewangan dan keperluan. So, bincangkan perkhidmatan awam. Okay, bincangkan apa yang dipanggil sebagai perkhidmatan awam, terutamanya untuk termasuklah apa yang dipanggil sebagai kita punya kewangan. Okay, termasuklah kita punya kewangan. Alright. Okay, dapat? So nak tanya, raja berperlembagaan tu raja ikut undang-undang tertinggi je. Veto tu hak British dulu ke? Ya, sebab dia menjajah kita. Bukan hak British lah, hak pesuruh jaya tinggi British pada waktu tu. Okay, so basically ini yang biasanya akan ditanya dalam exam. Nombor 5 tu apa? Perkhidmatan awam. Maksudnya rakyat dia kabinet ni akan jaga perkhidmatan awam, terutamanya kewangan. Siapa yang nak cincot silakan. Kabinet tu ahli parlimen. Okey, nombor 4 tu, praktikkan model Westminster. Praktikkan model Westminster maksudnya menjalankan model Westminster tu berdasarkan kita punya berdasarkan apa sistem yang kita dah persetujui. Apa sistem model Westminster kita? Inilah demokrasi, raja berperlembagaan. Maksud dia ada pilihan raya, ada raja, tapi raja kena ikut perlembagaan, bukan mutlak. Faham? Itulah model Westminster. Kita ikut sama macam British. Okey, dapat Next kelas kita buat bab 2 PTB ni seorang atau kumpulan? Satu orang. Ya. Model Westminster ni sistem. Okey, siapa yang nak cincot silakan. 5 4 3 2 1. Okey, siapa yang nak bab 2 next? Boleh. Soalan ni nanti kita akan bincang dalam next session. Okey, siapa yang nak cincot both? 5 4 3 2 1. Okey, kalau sempat kita sentuh bab 3. Dah, semua dah ambil dah. Okey, terima kasih banyak-banyak. So hopefully you guys, girls, kamu dapat something untuk today lah. Okey, so jaga diri baik-baik. Until next time, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Jaga diri. Bye-bye.